Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar ingin membicarakan khutbah yang bertajuk ekstremis agama. Hadirin sedang jemaat sekalian, Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Posisinya antara dua yang ekstrim, iaitu antara melampau dan meringan-ringankan, bainal ifrat wa tafriq. Keindahan agama Islam dengan segala ajarannya disifatkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Bahkan pengutusan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang bersamanya Al-Quran disifatkan sebagai rahmat, petunjuk, penawar, keterangan dan kabar gembira. Umat Islam disifatkan sebagai umat wasatan, iaitu umat yang sederhana, adil dan berimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran Islam membuahkan kesejahteraan buat seluruh umat manusia. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, fahaman ekstremis, radikal atau pelampau wujud dalam setiap kelompok manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Sikap ekstrim yang berpunca daripada individu atau kumpulan tertentu tidak seharusnya dipalitkan secara umum kepada keseluruhan kelompoknya, kecuali secara jelas ianya menjadi dasar, teras atau ajaran kepada kelompok tersebut. Ekstremis umumnya ialah orang-orang yang melampaui batas dalam suatu kaedah, sistem atau undang-undang. Agama secara umum adalah tata cara, tata etika atau tata kelola dalam kehidupan yang sudah pasti tidak mengajarkan perkara-perkara yang bersifat ekstrim. Apalagi Islam yang maksudnya ialah kesejahteraan, keselamatan serta keamanan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal ghuluw fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum ghuluw fid din, yang bermaksud jauhilah kamu bersikap melampau dalam beragama, kerana telah binasa mereka yang sebelum kamu disebabkan melampaunya mereka di dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sikap ekstrim tidak wajar dalam beragama diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faktor kebinasaan umat yang sangat dicela Islam. Ekstrim, rigid atau tegar dalam beragama berlaku dalam dua situasi, sama ada ekstrim dalam kepercayaan atau ekstrim dalam pengamalan. Hakikatnya kedua-duanya saling berkaitan, iaitu seorang yang ekstrim dalam kepercayaan akan membawa kepada ekstrim dalam pengamalan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ekstrim dalam kepercayaan atau pegangan berlaku apabila taksub serta fanatik buta terhadap sesuatu. Ia disebut fanatisme, iaitu keyakinan salah yang amat kuat. Sikap ini membawa keyakinan bahawa mereka sahaja yang benar, sebaliknya yang lain adalah salah,
sesat, batil atau kufur. Lantaran muncul dakwaan seperti kami sahaja Islam, kami sahaja pendukung sunnah, atau kami sahaja yang masuk syurga. Sebab-sebab yang mencetuskan sikap ini antaranya ialah jahil dalam autoriti, dalam penentuan hukum-hukum syarak atau perkara usul furu', tidak berpegang dengan sumber-sumber autoritatif, menafsirkan nas-nas syarak mengikut kaedah yang tidak bercabar, berkepentingan tertentu dan menurut hawa nafsu. Akibatnya, saudara se-Islam dicemoh, dijatuhkan, dizalimi, jenazahnya tidak disolatkan, dan lebih parah lagi, darah seorang Muslim halal ditumpahkan. Hakikatnya, Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesempitan dan kezaliman. Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rustam, iaitu ketua tentera Parsi, apakah tujuan kamu datang? Dan jawabnya, kami adalah kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sesiapa yang berkehendak dari menjadi penyembahan hamba kepada menyembah Tuhan yang esa, dan mengeluarkan manusia daripada merasai kesempitan dunia kepada keluasan dunia sampai akhirat, dan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ekstrim dalam pengamalan berlaku dalam bentuk mempersulitkan diri sendiri atau orang lain, dan berlebih-lebihan dalam pengamalan atau pelaksanaan hukum syarak. Rasulullah SAW telah memberi amaran melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yang bermaksud musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau, dan musnahlah golongan pelampau. Hadis riwayat Muslim. Hakikatnya, pengamalan hukum-hukum dalam Islam dilaksanakan menurut kedudukan atau keutamaan, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Manakala wajib masih diluaskan sama ada dilaksanakan secara segera atau terbuka. Selain itu, pelaksanaannya ditimbang tara sama ada ianya dilaksanakan dengan kaedah azimah, yakni ketegasan, atau rukhsah, yakni kelonggaran. Sebagai contoh, solat yang wajib dilaksanakan sama ada berdiri, duduk, berbaring, atau keadaan-keadaan yang mampu dilaksanakan. Atau contoh rukhsah ialah keharusan mempasarkan salat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat ketika bermusafir. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu abshiru wasta'inu bil ghadwah war rahati wasyai' min ad-duljah." Yang bermaksud, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang yang memberatkan urusan agamanya, melainkan dia akan dikalahkannya, lemah dan tidak berupaya melaksanakannya. Maka tepatkanlah yang ini bersederhanalah, dekatkanlah yang ini dengan mendekati kesempurnaan, bergembiralah dengan amalan sedikit tetapi berterusan, dan mintalah bantuan dengan melaksanakan ketaatan pada waktu-waktu yang membangkitkan semangat, di waktu pagi, petang dan penghujung di waktu malam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal, sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang dapat dipraktikkan dalam semua situasi, masa dan tempat. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari sikap ekstrim dan radikal dalam beragama hanya akan menyebabkan munculnya fitnah, kemudaratan dan kehancuran umat. Jauhi sikap prejudis, tidak boleh bertolak ansur, memaksa orang lain dengan satu pandangan, berlebih-lebihan dan bersikap kasar.
Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mengisafi bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci dalam menyelami keindahan serta kesempurnaan beragama, bahkan memperoleh kejayaan di dunia serta akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Shadaqallahul azim. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang baik-baik, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu